Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini dapat kita perhatikan bahawa pembangunan yang rancang kian mendominasi segenap bumi Malaysia. Namun tanpa kita sedari, di sebalik kemajuan dan kecanggihan mekanisme yang dicapai telah mengundang bencana, khususnya berkaitan pelestarian alam sekitar. Salah satu daripada bencana alam ialah banjir kilat yang kini kian menjadi isu nasional yang sering diperdebatkan dalam kalangan ahli politik malah rakyat negara ini. Banjir kilat merujuk peningkatan aras air permukaan yang berlaku dengan cepat disebabkan curahan hujan yang lebat dalam satu tempoh masa yang singkat dan air surut dengan cepat selepas hujan berhenti. Banjir kilat dikaitkan dengan kadar aliran permukaan yang banyak runoff disebabkan kadar susupan air oleh liang-liang pori, tanah yang rendah. Ini disebabkan oleh permukaan tanah, bandar ditutupi oleh lapisan tar dan sebagainya. Dalam video ini kami akan menekankan tentang isu banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur. Banjir kilat sering berlaku di Kuala Lumpur dalam masa yang singkat, namun kita akan fokuskan kepada kejadian yang berlaku pada Disember 2021. Merujuk kepada statistik yang dilaporkan oleh Nur Zamira Cik Noh dari Berita Harian, dapat kita perhatikan bahawa banjir kilat yang melanda ibu kota amat teruk. Keadaan hujan lebat yang berterusan lebih 1 jam telah menyebabkan beberapa lokasi di ibu kota dinaiki air dan disebabkan pengurusan pengangkutan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ITSD BKL dalam kenyataannya berkata keadaan air naik dengan pantas ditambah dengan paras air sungai yang meningkat secara mendadak. Banjir kilat serta air melimpah dari sungai telah menjejaskan trafik dengan teruk di Jalan Segambut, kata jurucakap ITIS Faris Nur Hisham yang berumur 24 tahun yang merupakan penduduk Segambut dalam Kuala Lumpur berkata, keadaan banjir di sini memang sudah menjadi kebiasaan, namun kali ini yang paling teruk. Kalau di sini sudah hujan, memang potensi untuk banjir di tempat hujan yang kali ini yang paling teruk kerana parasnya yang tinggi, airnya juga deras hujannya. Dalam hal ini, kami akan membincangkan tentang beberapa punca berlakunya banjir kilat. Pensyarah Pengurusan Persekitaran Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein Malaysia, Profesor Madya Dr. Hayati Syafiee berkata, sejak kebelakangan ini, trend kejadian banjir kilat terutamanya di kawasan bandar semakin menunjukkan peningkatan. Faktor semula jadi seperti perubahan monsun dan tiupan angin sukar untuk dikawal, manakala faktor manusia seperti kepincangan perancangan guna tanah di bandar memberi implikasi besar kepada struktur tanah terangnya. Aktiviti pembangunan pesat seperti bangunan perniagaan, pejabat, rumah kedai dan kawasan perumahan menyebabkan bandar menjadi hutan batu dan tebu. Kawasan hijau menjadi semakin mengecil dan lanskap bandar turut diturak dengan tar. Dalam hal ini, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan pantas kerana lanskap bandar telah berturak. Selain itu, longkang dan barit menjadi semakin kecil dan penuh dengan sampah serta tidak diselenggara dengan sewajarnya. Keadaan seperti ini boleh menyumbang kepada kejadian banjir kilat apabila hujan lebat walaupun dalam tempoh singkat. Kali ini, kami akan membincangkan tentang kesan banjir kilat. Antara kesan banjir kilat ialah risiko kejahteraan dan jangkitan yang tinggi. Ramai mangsa yang mengalami kejahteraan sama ada disebabkan oleh banjir itu sendiri atau kerana terluka terkena serpihan kayu, besi, plastik yang terapung dalam air. Kejahteraan juga boleh berlaku ketika mangsa banjir pulang ke rumah masing-masing dan mula untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Objek tajam dan juga serpihan perabot boleh mendatangkan bahaya yang besar kepada mangsa. Pada masa yang sama, sebarang luka yang dialami ketika banjir juga berisiko untuk terkena jangkitan. Selain itu,
Penyakit yang lazim berlaku ketika banjir ialah sakit mata, kencing tikus, kolera, keracunan makanan, denggi, jangkitan pada kawasan kulit, malaria, chickenpox dan juga penyakit kaki, tangan dan mulut atau dikenali sebagai HMFD. Air banjir mengandungi banyak kekotoran yang tidak nampak di mata kasar. Ia mungkin bercampur dengan tanah, tinja dan juga bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan pada kawasan ke. Di samping itu, banjir juga menyebabkan kemusnahan harta benda rakyat, sama ada rumah maupun kenderaan. Hal ini amat dirisaukan kerana kos yang tinggi diperlukan untuk membaik pulih atau membina semula rumah kediaman. Kami bukan orang senang nak beli perabot setiap kali banjir. Mangsa mengeluh. Bukan sahaja mereka kerap menanggung kerugian akibat barangan kediaman yang rosak, malah penduduk sering rasa tertekan setiap kali hujan kerana membayangkan mereka sekali lagi perlu berdepan dengan detik hitam. Akhirnya, kami akan menerangkan tentang langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh pihak terlibat dalam menangani banjir kilat di Kuala Lumpur. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata sebanyak 120 pam air mudah alih yang digunakan bagi mengepam keluar air bertakung telah membantu mempercepatkan air surut. Pelaksanaan sairan amaran banjir oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Khidmat Pesanan Meringkas SMS dan Sistem Pusat Pengurusan Pengangkutan Bersepadu IPIS DBL juga berjaya memberikan peringatan awal kepada warga kota terlibat untuk menghindari lokasi-lokasi banjir kilat katanya. Tambahnya, penggunaan 5,000 beg pasir di tebing sungai berjaya menghalang limpahan air dari Sungai Kelang dan Sungai Gombak ke kawasan terjejas terutama di Jalan Segamput dan Jalan Ampang. Stormwater Management and Road Color SMART yang dibina di kawasan Kuala Lumpur ini dapat menghalang banjir dari masuk ke bandaraya. Hal ini kerana apabila hujan menuruni secara lebat dan berterusan, terowong tersebut akan ditutup untuk dijadikan sebagai takungan air hujan agar banjir yang berlaku di bandar tersebut dapat dikurangkan. Orang pun itu hari pun terkejut lah. Masa banjir itu. Kemudian hari ni kita bawa ustaz bersihkan rumah daripada pagi sampai ke sekarang pukul dekat 6.30. Sebab kalau ikut memang tahun ni nak kata apa lah kan. Banyak terdekat habis dah. Berapa kalau boleh, kalau tidak keberatan kan abang Chris? Belum lagi nak angkat-angkat tapi lebih dah, lebih kurang. Lebih 15k lah. Apa benda ni tak jangka lah. Memang tak jangka. Tapi yang tu okey, nasib baik lah. So keluarga saya semua selamat lah. Terduduk lah tadi, bersih-bersih rumah, lepas tu penat, terduduk sekejap, sambung balik. Memang penat sangat. Jika mental memang letih lah dalam hari ni.